Sejemput Yang Berhormat Puan Zuraida binti Kamarudin. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang Pertua, soalan saya nombor 8. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih Yang Berhormat Ampang. Yang Berhormat Datuk Yang Pertua, saya bagi pihak kerajaan dan Kementerian Sumber Manusia mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada pekerja-pekerja di negara kita di atas sumbangan mereka dalam membangunkan negara, tanpa kira mereka pekerja tempatan ataupun pekerja asing. Berbagai usaha dilambai oleh kerajaan untuk meningkatkan kebajikan pekerja. Jadi sudah itulah tidak ada diskriminasi dilakukan terhadap pekerja ini. Yang Amat Datuk Yang Pertua, mengenai mekanisme yang dilaksanakan oleh kerajaan, oleh Kementerian Sumber Manusia bagi memastikan tiada diskriminasi dalam kadar tangga gaji pekerja asing dan pekerja tempatan adalah melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama ialah penguatkuasaan Akta Kerja 1955, Akta 265. Yang kedua ialah penguatkuasaan Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011, Akta 732. Dan yang ketiga ialah tapisan permohonan pekerja asing oleh majikan-majikan. Melalui Akta Kerja 1955, bawah Seksyen 60L Akta 265 memberi kuasa kepada Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja JTK untuk membuat siasatan terhadap aduan-aduan berhubung diskriminasi yang melibatkan pekerja tempatan dan pekerja asing oleh majikan mereka berkenaan terma-terma dan syarat-syarat pekerja yang diperolehi. Kegagalan majikan mematuhi apa-apa arahan yang dikeluarkan melalui Seksyen 60L Akta 265 ini adalah satu kesalahan dan jika sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM10,000. Selain daripada itu, menyiasat aduan-aduan Jabatan Tenaga Kerja turut menjalankan aktiviti pemeriksaan berkanun secara berkala sesuai dengan peruntukan bab 14 Akta 265 yang antara lain tujuannya adalah untuk memastikan pematuhan undang-undang serta bagi mengesan dan mencegahan awal penyelewengan undang-undang. Langkah lain ialah Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011, Akta 732. Akta Majlis Perundingan Gaji Negara telah menetapkan gaji minimum bagi semua pekerja sebanyak RM900 sebulan bagi Semenanjung, Malaysia dan RM800 sebulan bagi Sabah dan Sarawak. Yang ketiga yang saya buatkan tadi, Yang Datuk Yang Pertua, Yang Amat Ampang ialah tapisan permohonan pekerja asing oleh majikan. Secara dasarnya Kementerian Sumber Manusia mengambil langkah membuat tapisan pada peringkat awal permohonan majikan untuk menggaji pekerja asing. Sekiranya majikan menawarkan gaji lebih tinggi kepada pekerja asing berbanding pekerja tempatan, permohonan mereka akan ditolak. Terima kasih. Yang Berhormat Ampang. Terima kasih Menteri di atas jawapan. Walaupun Menteri menyebut tentang akta-akta dan sebagainya tadi, kita pada hakikatnya kita tahu bahawa di industri seperti sektor kesihatan, minyak dan gas, di situ terdapat bagaimana pekerja asing diberikan gaji yang lebih tinggi daripada pekerja tempatan. Sebab itu ini melibatkan atau terjadinya seperti kita maklum satu faktor permasalahan itu brain drain yang keluar dari negara kita. Dan maka kerajaan telah berusaha untuk buat talent corporation dan sebagainya. Dan apakah kejayaan talent corp ini setakat ini untuk memantras isu yang saya sebut tadi. Yang keduanya, selepas PRU13 kita lihat populariti undi Barisan Nasional menurun, kita Pakatan 51%. Ada pula statement-statement yang suruh orang-orang ni meninggalkan negara ini. Kerana orang yang muda Pakatan tu insya-Allah orang yang bijak, yang ada brain, yang mungkin akan keluar negara. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih Ampang. Saya kira statement yang dibuat oleh Ampang ini tidak betul. Sebenarnya penurunan undi Barisan Nasional bukan kerana usaha untuk mengeluarkan kerja pakar-pakar keluar, tetapi adalah kerana kerja-kerja karut, kerja-kerja hasut yang dilakukan oleh parti pembangkang. Ini dia. Sebab itulah
Saya kalau kita lihat, banyak usaha dibuat oleh kerajaan dalam menangani masalah keadilan pekerja di negara kita ini. Saya nak bagi contoh, bagaimana kerajaan kita tidak membezakan antara pekerja tempatan dengan pekerja asing. Berbagai kemudahan telah pun disediakan oleh kerajaan. Umpamanya, bagi kemudahan-kemudahan yang ada sekarang, bagi pekerja cuti tahunan, pekerja tempatan ada, pekerja asing ada. Cuti rehat mingguan juga ada bagi pekerja tempatan dan pekerja asing. Cuti sakit juga ada bagi pekerja kemudahan perubatan, ada juga pekerja tempatan dan pekerja asing. Cuti am juga ada bagi pekerja tempatan dan pekerja asing. Struktur waktu pekerja termasuk kerja lebih masa juga ada. Struktur tugas kerja juga disusun oleh majikan-majikan bagi pekerja tempatan dan pekerja asing. Struktur gaji dan begitu juga keselamatan sosial dan lain-lain. Jadi ini bukti kepada kita bahawa langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dalam menangani masalah diskriminasi ini tidak berlaku. Maknanya kerajaan sentiasa mencari jalan bagaimana supaya pekerja asing dan juga pekerja tempatan mendapat faedah yang sama. Kerana mereka juga memberikan sumbangan yang sama kepada kemajuan negara kita. Terima kasih.